Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Yujakum minadh dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil akhyar. Sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir bana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika badan abada birahmatika arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita pada malam ini kita akan uraikan ungkapan yang selalu disebut yang mendatangkan banyak malahan menjadi faktor untuk menurunkan seseorang itu melabelkan sesat pada mereka yang berpegang dengan ungkapan tersebut. Antara ungkapan yang dimaksudkan ialah seseorang murid yang ingin dipanahkan oleh Allah, mestilah murid tersebut fana pada syekhnya. Bila saya ulangi lagi sekali ya, seorang murid yang mestilah didahului dengan fana pada syekhnya, pada gurunya. Kita sudah biasa mendengar, tapi kita juga pernah seorang mana tarekat dibahani Allah, hakikatnya orang tersebut melalui terlebih dahulu fana pada syekh ini. Tanpa fana melalui fana pada syekhnya, seorang itu tidak akan dikurniakan oleh Allah fana fillah. Dulu mula-mula saya dengar ungkapan ini pun seram. Dalam hati saya, macam mana Macam mana seorang murid fana pada gurunya ni, macam mana? Ya, banyak soalan. Banyak persoalan yang tidak berjawab. Kita ambil contoh ya. Hubungan sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW sangat erat. Bagaimana kasih sayang sahabat terhadap Rasulullah.
Sehingga Rasulullah menegaskan bahawa seseorang itu tidak akan kasih sayang seorang itu pada Rasulullah tidak akan sempurna sekiranya tidak kasih terhadap Rasulullah melebihi kasihnya terhadap anak-anak, ibu bapa dan dirinya sendiri. Jadi pada sahabat itu meletakkan kasih sayang pada Rasulullah itu kasih sayang yang pertama atau kasih sayang nombor satu. Yang lain-lain itu semuanya di bawahnya. Kasih sayang yang sebenar-benar bukan cakap-cakap saja yang didorong oleh iman, kepercayaan, penglihatan, mata hati, bagaimana kedudukan Rasulullah SAW, hubungan Rasulullah SAW terhadap dirinya. Karena itulah kebanyakan sahabat sentiasa berasa dengan Rasulullah SAW di mana-mana pun mereka berada. Misalnya riwayat yang terkenal ia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merasa Rasulullah sentiasa mengiringinya di mana-mana pun Sayyidina Abu Bakar pergi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pergi ke bilik air pun dia rasa Rasulullah ada sama. Ini kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar itu sangat sayang, sangat kasih kepada Rasulullah, melebihi kasihnya terhadap yang lain. Cuba kita bayangkan ke mana-mana kita pergi, ke mana-mana Sayyidina Abu Bakar itu pergi, terbayang dia. Sehingga satu ketika Sayyidina Abu Bakar dia bimbang, adakah ini keadaan yang salah atau betul? Mau tak mau Sayyidina Abu Bakar tanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku biasa ya Rasulullah sentiasa merasa engkau bersama-sama aku, sehingga aku masuk bilik air mandi pun aku rasa engkau ada berserta dengan aku ya Rasulullah. Kasih sayang Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain tu asasan kepada iman, berpegang kepada sunnah, ikut sunnah yang sebenar. Kerana itulah mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sahabat-sahabat yang kasih kepada Rasulullah itu bertambah dikasihi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut sunnahku, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Kalau siapa yang faham, inilah asas pemikiran, bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu fana pada Rasulullah, fana pada Rasulullah,
barulah Sayyidina Abu Bakar dapat fana fillah. Tandanya kerana Allah janji, yuhibbukumullah, Allah sayang, Allah kasih. Seorang yang dikasihi, disayangi oleh Allah, sebenarnya iman mereka telah sampai ke tingkat ihsan. Al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemikiran yang saya sebutkan tadi, seorang murid yang difanakan oleh Allah mestilah dia terlebih dahulu melalui fana pada syekhnya. Kalau tidak fana pada syekhnya, dia tak akan dapat fana fillah. Contohnya para sahabat. Para sahabat itu memang kasih sayang kepada Rasulullah. Apa saja mereka sanggup berkorban. Bukan main-main ya, bukan sebut-sebut. Mereka taat kepada Allah, sayang kepada Rasulullah SAW, tandanya ikut sunnahnya bersungguh-sungguh. Jadi kan jelas ya, para sahabat itu difanakan, fana fillah, kerana mereka telah melalui fana pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak cerita-cerita yang berlaku sesudah Rasulullah pindah ke Madinah yang menunjukkan bahawa para sahabat itu memang betul-betul fana. Para sahabat itu fana pada Rasulullah. Seluruh hidupnya untuk Rasulullah. Pada satu ketika orang Quraisy telah dapat menangkap 3 orang Islam, lalu dibunuh. Bila dibunuh, mayat orang Islam ni diikat pada pokok kurma, kerana orang-orang Quraisy yakin bahawa orang Islam tidak akan meninggalkan mayat rakan-rakan mereka begitu saja. Mesti akan diambil, dikebumikan, kerana itu adalah kewajipan. Maka Rasulullah SAW menitahkan, siapa di antara kamu berani ambil mayat-mayat saudara kita yang diikat di sana tu. Para sahabat bukan teragak-agak semua nak pergi, berebut-rebut, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Padahal mereka tahu risikonya yang tinggi, kerana orang-orang Quraisy akan endap mayat-mayat orang Islam yang diikat di pohon kurma itu adalah sebagai umpan. Mana-mana orang Islam yang mendekatinya akan ditangkap, dibunuh. Tapi orang-orang Islam sanggup. Ini menunjukkan bahawa sahabat itu memang fana pada Rasulullah SAW. Tak ada takut, malah suka. Habis kalau mati macam mana? Kalau mati alhamdulillah, lagi bagus. Kerana kematian tu dengan cara apa pun sama saja. Seorang yang mati dalam hotel besar, ya, dengan airconnya, bilik besar, penuh kemewahan, dengan seorang yang jatuh di tengah jalan kerana bawa motor mati, sama tak? Sama aja. Bukanlah yang mati di hotel mewah itu baik, yang mati jatuh itu tak baik ya? Malahan orang-orang Islam yakin yang mati dibunuh oleh musuh itu adalah kematian yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu sangka orang-orang mukmin yang terbunuh dalam perang fi sabilillah itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka berada di sisi Tuhan mereka Allah, sentiasa diberi rezeki sebaik-baiknya. Sekarang ni kita nak yakin ayat ini pun susah, susah. Betul ke mati dalam perang fi sabilillah ni tak mati? Bal ahya, bahkan mereka itu hidup, dapat kedudukan sebaik-baiknya di sisi Allah. Sebab itulah para sahabat itu yang sentiasa bersedia mengorbankan nyawa, harta, masa, segala-galanya untuk Rasulullah, siang malam bila-bila. Jadi kalau kita tengok sejarah sahabat ni ketika bersama Rasulullah, memang betul lah sahabat-sahabat itu fana pada Rasulullah. Fana. Kita sikit saja murid cium tangan guru, dah banyak ulama sound sana sini. Jangan tak sok pada guru sampai cium-cium tangan. Padahal mereka bukan tak tahu. Cium tangan, cium kaki di zaman Rasulullah berlaku. Sahabat antara sahabat cium tangan, antara sahabat ada yang cium kaki. Tapi itulah, kita pula dapat kesan takut. Tak boleh cium tangan tuan guru, baru cium tangan saja, ya. Jadi makna atau maksud, ya, seorang yang difanakan oleh Allah, fana fillah, mestilah dia menerusi fana pada syekhnya. Dia mesti kasih sayang pada syekhnya seperti sahabat kasih sayang pada Rasulullah. Dia sanggup berkorban hidupnya itu untuk hidup mereka untuk Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila sahabat ni ikut Rasulullah, kasih Rasulullah, menghormati Rasulullah, ikut sunnahnya, maka Allah sayang, kasih. Bila kasih jadi hambanya, memanglah mereka akan difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu tidak akan difanakan oleh Allah kecuali apabila seseorang itu ditingkatkan imannya ke tingkat ihsan. Jadi untuk sampai ke tingkat ihsan itu perlu kasih sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga kalau sebagai murid pun sama tidak, bukan ada cara lain. Sahabat-sahabat yang sampai ke tingkat ihsan, mereka memang betul-betul apa dia, kasih sayang terhadap Rasulullah SAW yang sepenuhnya. Kan ada cerita Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku ni memang kasih sayang pada engkau, tapi satulah ya Rasulullah, aku merasakan kalau dibanding kasih sayangku terhadap engkau ya Rasulullah dengan kasih sayangku terhadap diri aku sendiri, aku rasa aku lebih sayang pada diriku. Itulah Rasulullah bersabda, la
yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang daripada kamu tidak akan sempurna kasih sayangnya terhadap aku sehingga aku menjadi orang yang paling dikasihi, lebih kasihnya terhadap ibu bapanya, anak-anaknya dan terhadap dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar pun kata, ya Rasulullah, mulai saat ini engkau aku jadikan orang yang paling aku kasih, lebih daripada diriku sendiri. Ini kalau kita perhatikan, ada tak unsur fana? Sayyidina Umar tu fana pada Rasulullah? Ada. Bila Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mulai saat ini aku akan jadikan engkau manusia yang paling aku kasih, lebih daripada kasihku terhadap diri aku. Ada tak fana tu? Ada. Makna Sayyidina Umar tu fana pada Rasulullah dulu. Barulah Sayyidina Umar fana fillah. Bila fana fillah tu sampailah ke tingkat ihsan. Anta budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Perkara ini mesti kita dapat memahami dengan jelas, ya. Kita bertarekat, kita tak tahu tarekat ni zikir je. Lain-lain fana. Fana bukan mana lagi sebut-sebut. Fana itu apa? Fana tu ginilah. Tak ingat apa-apa, ingat Allah saja. Tapi jalannya tu macam mana? Jalannya itulah mesti memenuhi syarat fana pada syekh dulu, fana pada guru dulu. Seperti sahabat fana pada Rasulullah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mulai saat ini engkau saja yang aku jadikan orang yang paling kasih, melebihi kasihku terhadap diri aku. Tak ada yang lain, ya Rasulullah. Fana pada Rasulullah. Dan penuh dia ikut sunnah. Sebab itu dalam adab murid terhadap guru, di sana disebutkan dalam bahasa Arabnya, la yuflih man qala li shaykhihi limadha. Seorang murid itu tak akan berjaya bila murid itu bercakap limadha. Kalau lepas kita, Tuan, kenapa Tuan bawa macam ni? Tuan, kenapa Tuan bawa macam ni? Tuan, kenapa Tuan buat rumah macam ni? Macam ni. Itu cakap biasa, Tapi dalam adab tarekat, la yuflih, murid itu tidak akan. Contohnya, saya pernah ditegur oleh seorang ustaz yang ikut saya di Kuala Terengganu. Saya membaca ayat, summa qassat qulubukum min ba'di dzalik min ba'dihi min ba'di dzalik. Dia cepat-cepat je. Tadi tuan dia salah tu baca. Patutnya min ba'dihi, bukan min ba'di dzalik. Yalah, saya spontan. Biasa saja, Masa itu dia sedang terjemah kitab hikam, ditunjuk pada saya. Dia kata berjaya. Tapi kitab hikam yang diterjemah tu tak ada pun penerbit yang mau menerbitkan hingga sekarang. Dan murid-murid saya di sana semua cakap, tu ustaz tu kerana tegur tuan pasal itu saja, Itu biasa. Saya bukan marah, tak ada marah pun. Tapi kiri kanan dia dengar. Masuklah Haji Aziz, dia dengar. Kata Haji Aziz kata dalam hati dia lah, apa dia ni pertikaikan? Tak tahu ke tuan tu cakap spontan, bukan tengok. Bukan cara itu. Itu nampaknya bagus kan? Saya pun terima kasih lah. Terima kasih. Bukan saya tolak, memang betul lah cakap dia tu, teguran.
Tapi tak boleh adab murid pada guru. Seorang murid begitu juga. Di apa? Di Kuantan, murid perempuan. Lepas solat tu, dia jumpa saya. Tuan, tadi kurang panjang tuan. Matnya tu kurang panjang. Bima unzila ilaik. Patutnya panjang lagi. Bima unzila ilaik. Sebab bertemu dengan alif tu. Bima unzila ilaik. Tuan kurang panjang. Terima kasihlah. Saya perhatikan memang betul. Akhirnya dia tinggalkan saya. Betul tak? Itulah tuan-tuan. Sebab itu saya dulu masa Imam Syak, saya takut bertanya. Takut bertanya pasal apa? Takut macam itulah. Takut kita tersilap. Jadi apa-apa masalah itu saya passing pada kawan-kawan. Kawan-kawan itu tanya, dapatlah jawapannya. Betul. Saya fikir masa Tuan Guru, saya dengan Tuan Guru Imam Syak, saya rasa tak ada sekali pun saya tanya direct. Saya passing pada kawan-kawan. Engkau tanya ni tolong, kali ini tolong. Pasal apa? Pertanyaan itu sendiri mungkin mengandungi apa-apa dalam fikiran Imam Syak. Jadi sebab itu saya tak mau tanya. Sebab apa? Saya takut mentang-mentanglah saya ada PhD di universiti, nak tanya guru yang apa? Orang kampung. Kan susah nak jaga. Jadi itulah maksud, di antara maksud seorang yang nak fana fillah, mesti dia fana pada syekhnya, seperti para sahabat fana pada Rasulullah SAW, dengan arti kata kasih pada Rasulullah, sayang pada Rasulullah melebihi segala-galanya. Kalau fikir tuan-tuan susah. Tapi kalau Allah Ta'ala tolong, tak ada apa. Saya pernah diuji pernah diuji. Saya biasalah kalau dipanggil ke masjid, ke surau, bagi kuliah, mesti semayang maghrib di situ. Satu masa Imam Ishak ada sama-sama saya. Kata Imam Ishak, kita semayang maghrib kat rumah Miswan ni dah, Ustaz. Nanti lepas semayang kita pergi masjid. Macam mana perasaan saya? Yang biasa sembahyang maghrib di masjid di surau, tiba-tiba Imam Ishak ajak sembahyang maghrib di rumah Haji Miswan. Macam mana perasaan saya? Macam mana Tuan Guru ni? Mau tak mau kita diam. Berdoa je, ya Allah, apa? Rupa-rupanya banyak kebaikannya yang kita tak tahu. Ada siapa nak bertanya? Ni soalan ni tadi, masalah yang saya urai tadi banyak menimbulkan persoalan ni. Boleh ditanya. Kerana apa, saya tak ingat dah semua apa yang saya cakap itulah ingat. Tapi asas pemikiran seorang murid yang tidak difanakan oleh Allah menerusi guru, dia tak akan fana. Seorang murid yang nak fana fillah, mesti dia fana pada gurunya. Contohnya tadi para sahabat. Sebab itu namakan sahabat. Sebab tu kita dengan guru kita namakan suhbah. Suhbah itu mesti betul. Kalau suhbah tak betul, tak adil lah. Betul tak jadi. Terutamanya murid yang salah faham. Memanglah ramai murid salah faham. Pada masa saya dengan Imam Ishak dulu ramai murid salah faham. Jadi macam mana nak fana pada guru? Salah faham antaranya apa? Ustaznya apalah, asyik ngajar masjid surau. Tuan guru kita suruh zikir, bukan suruh cari ilmu, bukan suruh ngajarin masjid.
Baca buku ni ilmu buku, ilmu kitab. Kita bukan nak ilmu kitab, kita nak ilmu kerohanian. Sampai juga ke pengetahuan Imam Ishaq. Imam Ishaq cakap apa? Kenapa macam tu? Salah faham ni baik-baik juga. Jangan salah faham. Tanya betul kawan-kawan apa maksud. Saya memang dulu sangat menjaga apa yang dimaksudkan oleh Imam Ishaq. Dan akhirnya jadi jadi pertelagahan. Jadi apa? Pertentangan pandangan. Satu, cari ilmu. Ada yang pendapat Tuan Guru tak suruh cari ilmu, Tuan Guru suruh zikir saja. Bila kita tanya Imam Ishaq, ada pula, kalau tak ada ilmu macam mana nak zikir? Macam mana nak solat? Ada nak bertanya? Macam mana anak murid tu dia menyusahkan dalam bentuk kewangan Apa? Dan dalam bentuk kewangan patut dia bagi bantuan pada Tuan Guru. Ni Tuan Guru dia bagi bantuan pada dia. Tak dengar. Tinggal datuk dah. Apa dia? Cakap Anak murid yang susahkan Tuan Guru. Susahkan Tuan Guru dia. Patut dia bantu Tuan Guru, tapi Tuan Guru dia bantu dalam segi kewangan tuan. Murid yang susah hidupnya Kata Azizul ni, murid ni susah hidupnya, Tuan Guru bantu dia, tapi dia masih juga nakal. Macam mana Ini ada zaman Imam Ishaq pun ada. Satu kejadian ini memang betul berlaku Seorang murid Imam Ishaq, dia nak renovation rumah, jadi dia panggil lah murid Imam Ishaq yang pandai bertukang. Lebih kurang dia bertukang dalam 3-4 bulan siap. Tak bayar gaji, cuma bagi duit minyak je. Jadi akhirnya Imam Ishaq tahu. Jadi Imam Ishaq marahlah, kenapa macam tu? Dia juga nak makan. Dia kata kerana nolong sesama ahli. Jadi Imam Ishaq marah Imam Ishaq marah. Berikutan dengan itu, satu hari si murid ni bawa kereta berlanggar, keretanya patah dua, tapi tak mati. Dekat dahi dia calar besar lah, mungkin kekal. Kata Imam Ishaq tu bagus tu. Jadi kenangan hidup dia sampai mati. Ada pula minta tolong kawan ni, bukan ada kerja lain memang dia bertukang. Dia bagi duit minyak je, bagi balik. Entah sehari berapa ringgit tak tahulah duit minyak masa tu saya pun tak tahu. Itu contohnya Ada juga murid Imam Ishaq ni yang ditolong macam-macam pertolongan, tapi dia masih juga dalam keadaan tak sedar. Mungkin dia mantah Ada seorang murid itu, dia cakap dengan Ishaq, "Tuan, carikanlah jodoh saya." Jadi Imam Ishaq dapatlah jodoh ditunangkan. Tapi murid lelaki ni nak bahasakan saya pun tak tahu lah, cerewet lah. "Tuan, saya kalau nak nikah ni bulan depan ni, saya tak mau nikah kat rumah Pak Motor lah, saya nak nikah kat surau ni, Tuan." Kenapa macam tu? Dia kan ada rumah, ada keluarga, ada saudara. Tak boleh lah macam tu. Saya tak kisah, Tuan, saya macam mana pun saya mesti nikah di sini. Itu macam mana tu? Kan lawan cakap guru tu. Tak boleh. Kita ikutlah adat.
Ini lagi irama tuan, kat sini lagi berkat. Macam-macam. Akhirnya macam mana? Senyap-senyap Imam Ishak suruh putus tunang. Perempuan tu, kau janganlah kahwin dengan anak murid aku ni, biar cari orang lain. Belum dah macam ni. Itu bagi contoh. Macam-macam lagi contoh, ya. Macam-macam lagi contoh, ya. Seorang murid Imam Ishak yang jadi driver, ya, selalu pergi ke mana? Pergi ke pekan, beli ikan, beli sayur. Sekali itu terjadi, ya. Kata Imam Ishak, berhenti kejap nak beli kacang panjang. Kata murid ni yang drive kereta Imam Ishak, tuan, sayur semalam banyak lagi belum dimasak tuan. Macam mana tu? Dia terus balik je. Boleh tak tu? Imam Ishak suruh berhenti depan kedai nak beli kacang panjang. Dia kata sayur yang semalam belum dimasak lagi. Nampaknya okey, tapi tak okey. Macam-macam kejadian yang macam munasabah tapi tak munasabah. Akhirnya jadi masalah. Jadi itulah, ya. Saya fikir sudah saya terangkan lah. Cukuplah, ya. Ada lagi? Sejauh mana seorang murid boleh merujuk kepada gurunya dalam aspek kehidupan seharian? Adakah hal-hal besar sahaja atau sekecil-kecil perkara bimbang kita mengganggu tuan guru dengan perkara-perkara yang tidak penting di tuan guru? Ini kita timbang-timbang lah, ya. Patut-patutlah. Apa nak tanya tuan guru? Takkan nak beli ikan kat pasar. Telefon tuan guru, tuan, saya nak beli ikan apa hari ni? Ikan kembung ke? Yang munasabah lah, ya. Perkara yang munasabah, masalah-masalah yang biasa perlu dapat fikiran, ya. Misalnya apa dia? Nak beli rumah. Macam mana nak beli rumah ni? Siapa? Ya, kita ada akal, ya, timbang-timbang lah, ya. Tapi jangan sampai yang besar pun tak mau bertanya. Nak beli rumah kan besar, dia buat sendiri, ya. Dia ikut gaya dia sendiri, ya. Dia akhirnya macam mana? Nanti dia masalah, ya. Macam nak gadai semula rumah, itu masalah besar lah. Macam nak beli kereta, tu usah. Tuan guru ni cerewet. Bukan cerewet, ya. Pernah berlaku dulu di zaman Imam Ishak. Wildan tu murid Imam Ishak. Dia tanya pada Imam Ishak, tuan, boleh tak saya ambil loan bank? Bas saya ni dah rosak satu, nak beli tak ada duit, boleh tak pinjam? Dia kata boleh. Kerana apa? Kegunaan untuk angkat budak-budak sekolah. Datang murid dia yang kedua, beberapa bulan lepas tu, tuan, saya nak tukar kereta, tuan. Imam Ishak kata, kereta awak kan ada lagi? Ada, tuan, tapi selalu rosak lah. Saya nak pakai yang baru. Kata Imam Ishak kata, tak usahlah, pakai itu dulu. Nanti setahun dua awak tengoklah. Tapi murid yang kedua ni macam tak puas hati lah. Kenapa Imam Ishak macam ni? Cakap dolak dalik, murid sana boleh, saya tak boleh pula ambil loan. Ini rosak tak? Rosak. Tentulah Imam Ishak itu tahu, ya, apa sebab dia tak bagi nak beli kereta baru, ya. Yang tadi untuk angkut budak-budak sekolah, ya. Ada beza, ya. Jadi kita fikir-fikirlah, ya. Tapi yang kecil-kecil tak payahlah, ya. Nak beli baju yang warna apa, tak usah tanya, beli je.
Ada yang lebih hebat lagi, tanya Robito. Tak tanya guru, tanya Robito. Nak beli itu, beli ni, tanya Robito. Tuan, saya ni nak beli baju. Dia bayangkan Robito. Dia kata Robito cakap beli yang warna ni. Itu tak payahlah. Kita rosak tengah jalan. Nah, bayangkan Robito, tuan, macam mana ni nak buat? Kita rosak. Tak payahlah. Kalau kita misalnya berdoa tawasul pada Rasulullah, pada guru aja tak apalah. Ini sampai tanya Robito. Kemudian dapat jawapan tak tu? Jadi pendeknya itulah ya, pendek kata kita ada akal timbang-timbang ya. Janganlah sampai menyusahkan guru ya. Yang patut kita tanya, yang tak. Kemudian satu lagi yang biasa saya perhatikan pada masa Imam Ishak ya. Kadang-kadang masa Imam Ishak sibuk. Masa itulah murid sibuk nak tanya ya. Apa itu, para sahabat bila nak tanya, dia tengok dulu kiri kanan. Rasulullah tak ada dikerumuni siapa-siapa. Baru dah mendekati Rasulullah, baru bertanya. Misalnya Sayyidina Ali, dia tengok tak ada sahabat yang menyibukkan dia. Rasulullah pun relax ya. Dia berdekat dengan Rasulullah, lalu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turqi ila Allah wa asir ala ibad wa afdali indallah. Itu hadis tentang zikir itu ya. Sayyidina Ali tengok dulu. Kalau ada sahabat lain bercakap-cakap dengan Rasulullah, Sayyidina Ali tak kacau, sahabat lain tak kacau ya. Macam mana pun kita boleh menimbang ya, dengan akal kita yang waras. Jadi sebagai cukuplah tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.